Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Huawei. Antara yang diperkenalkan adalah Huawei P40, P40 Pro dan P40 Pro Plus. Untuk variasi asas P40, ia hadir dengan skrin 6.1 inci dengan rekaan melengkung, dijana chip Kirin 990 dengan sokongan 5G, kamera utama 58 dan 16 megapiksel dengan zoom sehingga 3 kali dan bateri berkapasiti 3800 mAh. Sementara Huawei P40 Pro pula menampilkan skrin 6.58 inci OLED dengan kadar segar semula 90Hz, dijana chip Kirin 990, kamera utama 50, 40 dan 12 megapiksel berserta TOF dengan zoom optikal 5 kali dan bateri berkapasiti 4200 mAh. Peranti ini turut menyertakan rakaman swafoto 32 megapiksel serta sensor bokeh dan sensor IR untuk menyakuci berasaskan wajah. Manakala Huawei P40 Pro Plus hadir dengan binaan kerangka berasaskan seramik. Kamera lebih berkuasa berbanding Huawei P40 Pro serta menyertakan sokongan zoom optikal sehingga 10 kali. Melengkapkan kesemua siri adalah sistem operasi berasaskan Android, sokongan pembantu maya Cilia dan Huawei Mobile Services. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Bersama-sama pengenalan siri P40, Huawei turut mengumumkan pembantu maya digital iaitu Cilia. Ia boleh digunakan untuk membuat panggilan dan mesej, membuat carian pantas, mengawal pemain media dan banyak lagi. Selain itu, Huawei juga turut hadir dengan ciri baru pada EMUI 10.1 yang dikenali sebagai Me Time. Ia merupakan aplikasi panggilan video yang terbina pada peranti. Buat masa ini, ia terhad kepada peranti P40 sahaja dan hanya diedarkan kepada peranti Huawei lain dalam kemaskini EMUI 10.1. Mengenai Huawei lagi, jenama ini turut memperkenalkan Huawei SoundX untuk pasaran global. Ia adalah pembesar suara pintar yang menggunakan teknologi push-push untuk membatalkan getaran audio selain menghasilkan audio hi-fi menerusi Sound Active Matching. Tidak ketinggalan, Redmi turut melancarkan peranti terbaru mereka iaitu Redmi K30 Pro. Peranti dilengkapi skrin 6.67 inci, chip Snapdragon 865, memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 65, 13, 5 dan 2 megapiksel berserta kamera swafoto pop naik 20 megapiksel. Bukan itu saja, Redmi turut menawarkan variasi Redmi K30 Pro Zoom Edition dengan kemampuan zoom sehingga 30 kali. Buat masa ini, ia hanya dilancarkan di China dan untuk pasaran global, ia dijangka akan dijenamakan semula sebagai Pocophone. Seterusnya, Redmi Note 9S minggu ini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia dilengkapi skrin 6.67 inci Full HD Plus dengan lubang di tengah. Dijana chip Snapdragon 720G, GPU Adreno 618 dan bateri 5020 mAh. Di Malaysia, untuk variasi 4GB RAM ditawarkan pada harga RM799, sementara variasi 6GB RAM pula ditawarkan pada harga RM899. Masih dalam arena teknologi peranti, Samsung turut melancarkan peranti terbaru mereka iaitu Samsung Galaxy A31. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 6.4 inci, dikuasakan chip 8 teras, memori sehingga 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Ia dilengkapi kuat kamera gabungan 48, 8, 5 dan 5 megapiksel dan kamera hadapan 20 megapiksel. Setakat ini, harga jualan peranti masih tidak diketahui. Samsung minggu ini turut melancarkan Galaxy Tab A8.4 2020. Tablet ini dijana dengan chip Exynos 7904, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Ia juga menjalankan sistem operasi One UI berasaskan Android 9 Pie, menggunakan kamera utama 8 megapiksel dan bateri sebesar 5000 mAh. Walau bagaimanapun, ia dilancarkan khusus untuk set telco Verizon luar negara sahaja. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, YouTube Music kini menyokong paparan lirik pada peranti Android dan iOS. Untuk menikmati fungsi ini, pengguna boleh mengemas kini aplikasi ke versi terkini. Instagram minggu ini memperkenalkan ciri co-watching pada aplikasi secara berperingkat. Melalui ciri, pengguna boleh menggunakan sokongan panggilan video untuk menonton kandungan dan perkongsian Instagram bersama-sama rakan yang lain. Beralih ke arena teknologi Malaysia, KKM dijangka hadir dengan aplikasi untuk mengesan kontak pesakit COVID-19 dengan fungsi seakan trace together. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran aplikasi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI pula
sedang membangunkan aplikasi pemetaan kawasan penularan COVID-19 bagi memantau dan memberikan amaran kepada rakyat berkenaan kawasan yang terlibat. Bukan itu sahaja, MOSTI juga sedang mempercepatkan proses penilaian kit ujian diagnostik COVID-19 yang dibangunkan syarikat tempatan. Pada minggu ini juga TM dilihat melanjutkan penawaran PAS data mingguan dan PAS hotspot LTE 999GB sehingga 14 April 2020. Seterusnya, Zepto Store kini menawarkan kemudahan belian barangan runcit secara atas talian. Menerusinya, pengguna di sekitar Lembah Kelang dan Seremban boleh melakukan tembahan barangan runcit dan ia akan dihantar terus ke alamat pengguna. Akhir sekali, Orange Esport Cafe dan Logitech Malaysia membawakan servis sewa komputer desktop sepanjang tempoh PKP yang dinamakan Play at Home Rental Initiative. Ia ditawarkan pada harga bermula RM200 untuk sewa selama 2 minggu atau RM350 untuk sewa sebulan. Buat masa ini, servis ini ditawarkan di Lembah Kelang sahaja. Sekian sahaja berita teknologi dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Layari ke amans.my untuk ketahui lebih banyak artikel menarik. Jangan lupa langgani ke YouTube channel kami di Amans. Itu sahaja daripada saya Fazli. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan.